Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi petang 29 September 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh Sarawak di bawah kepimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dilakukan menggunakan sumber kewangan sendiri. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu setiap pembangunan projek-projek yang dilakukan bergantung kepada dana. Jelasnya lagi, Sarawak kini mempunyai cara baharu iaitu dengan menubuhkan Bank Pembangunan sendiri sebagai sumber kewangan bagi melaksanakan projek-projek tersebut. Dan Alhamdulillah kita telah menubuhkan bank kita sendiri, iaitu Bank Pembangunan Sarawak The Boss. Jadi ini adalah sumber keuangan yang membantu kita untuk membangunkan projek-projek yang besar. Ini cara baru. Tidak pernah kita guna, ini kita guna. Apa gunalah? Pergi belajar lah nak? Kita belajar, kita tahu, kita apply. Ini cara kita mengikut ilmu yang ada. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam di Stadium Tertutup Banting Lawas pada Isnin. Dalam hal itu, Datuk Petinggi Abang Zohari turut menafikan kenyataan Sarawak akan bangkrut dalam masa 3 tahun yang dinyatakan sebelum ini. Tegasnya, kenyataan tersebut adalah tidak benar melihat kepada keadaan pembangunan di Sarawak kini. Terdahulu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam ucapannya berkata, sepanjang kepimpinan Ketua Menteri, pelbagai kejayaan telah dicapai termasuklah dalam meningkatkan pendapatan negeri untuk melaksanakan pelbagai projek yang dibatalkan oleh kerajaan sebelum ini. Yang amat berhormat Ketua Menteri, sejak mengambil alih kepimpinan negeri ini, 3 tahun lebih, beliau telah pun berjaya untuk meneruskan dasar-dasar pemimpin-pemimpin terdahulu dan mengemukakan dasar-dasar baru, program-program yang baru. Beliau telah dapat meningkatkan lagi pendapatan negeri kita, to broaden the revenue base for our state. Beralih ke laporan di Bintulu, masih ada segelintir masyarakat yang belum jelas tentang pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP. Mengulas perkara itu, Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Datuk Talib Zulkifli berkata, pencerahan lebih lanjut dan tepat berhubung RTP boleh dirujuk kepada pejabat residen bahagian. RTP berdasarkan permintaan penduduk setempat. Bukan saya mengatakan beri ini kepada tempat ini, tidak. Orang kampung minta melalui JKKK dipertimbangkan oleh pusat khidmat dan dihantar ke pejabat DO dan residen. RTP berdasarkan satu warrant dihantar oleh ibu pejabat di Kuching ke pejabat residen. Jadi kalau ada yang mengatakan RTP itu dimakan YB, bohong, suruh dia jumpa saya. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Penyerahan Cek Projek Kecil Luar Bandar MRP 2020 bagi kawasan Dun Jepak baru-baru ini. Dalam majlis itu, Datuk Talib turut menyerahkan cek geran MRP berjumlah RM845,000 kepada 114 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Dun Jepak untuk tujuan aktiviti kampung dan rumah panjang. Sementara itu, di Limbang, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, adalah tidak wajar bagi petani dan pengusaha pertanian mempunyai perasaan hasad dengki atas kejayaan orang lain.
Tegasnya dengan penganjuran Agriculture Community Outreach Program AgriCorp dapat membantu memperkasakan lagi penghasilan hasil pertanian. Terima kasihlah kepada pertanian. Memang popular program ini. Yang penting sekali lagi di sini kita tolong jaga apa yang di sekitar dan jangan terlampau ada PhD minta semangat. Penyakit asap mungkin. Kadang-kadang orang masuk, aku dapat durian, kau dapat nanas. Kalau kita jaga mana-mana, Allah orang dapat durian. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perasmian AgriCorp bagi Dun Bukit Kota siri ketiga di Dewan Kampung Tabahan Limbang baru-baru ini. Seramai 105 orang peserta dari 4 buah kampung di sepanjang Jalan Pandaruan telah menghadiri program tersebut yang memfokuskan kepada teknologi tanaman durian, teknologi tanaman kelapa, demo penyediaan mi kuning dan taklimat pengembangan dari Pertubuhan Peladang Kawasan Limbang. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang juga Adun Bukit Kota menjelaskan Kerajaan Sarawak akan membantu pengusaha dan petani memasarkan hasil tanaman. Jaga insyaAllah kita sama-sama PPK akan membantu dengan memasarkan dengan CPTC kita. Dalam pada itu, satu seksyen baru telah dijenamakan semula iaitu agro makanan yang dahulu dikenali industri asas tani dalam menyediakan kursus seperti pembuatan mi keropok dan sebagainya. Masih dengan program AgriCorp, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak merangkap adun kakus. Datuk John Siki Tayai telah menyempurnakan majlis perasmian dan penutupan AgriCorp di Rumah Tunggang, Sungai Arif, Selangau baru-baru ini. Dalam ucapannya, beliau berkata dengan mengintegrasikan tanaman dan ternakan lembu atau kambing, terutamanya di ladang kelapa sawit, boleh mendatangkan hasil yang banyak selain mengawal pertubuhan rumput dan mengurangkan kos racun. Di Komersi Rakyat Integrated, the topik kita dalam kerja kita visit berkebun sawit. Dan topik kita dalam kandang kebun sawit kita dia. Awak akan makan rumput. Nah, kita kira racun lagi. Pada majlis itu, beliau juga turut menyumbangkan geran MRP berjumlah RM24,000 kepada JKKK Rumah Tugang. Laporan seterusnya, seramai 38 orang pelajar yang akan melanjutkan pengajian menerima bantuan Yayasan Pendidikan N56 Dalat. Bantuan disampaikan oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam majlis ringkasnya pada Isnin. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Seri Fatimah berkata, Yayasan Pendidikan N56 Dalat diwujudkan pada tahun 2005 dengan peruntukan MRP bertujuan membantu ibu bapa yang berpendapatan rendah menghantar anak mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Katanya jumlah peruntukan yang telah disalurkan sejak 2010 adalah sebanyak RM704,300. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.